Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kepada semua pelajar. Minggu ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita pada bab yang ke-9 yang bertajuk sumber semula jadi utama dan kerjasama ekonomi yang ada di dunia. Okey, kita nak lihat kaitan antara sumber-sumber semula jadi yang ada di seluruh dunia dan kaitannya dengan kerjasama dari segi ekonomi. Okey, baik. Eksploitasi kepada sumber-sumber semula jadi yang dilakukan secara berlebihan, okey, terutamanya sumber yang tidak boleh baharu akan menyebabkan pelbagai masalah ataupun krisis boleh berlaku. Okey, pada semua pelajar, tahukah anda tentang krisis sumber semula jadi di dunia yang berlaku pada masa kini? Okey, adakah anda juga dapat nyatakan kerjasama ekonomi antara bangsa yang berkaitan dengan sumber-sumber semula jadi dan apa pula kepentingan kepada kerjasama ekonomi ini? Okey, itu yang akan kita lihat. Kita akan menjawab persoalan-persoalan yang dinyatakan tadi, ditanyakan tadi. Okey, baik. Bagi bab ini, kita akan lihat apa yang akan kita belajar terlebih dahulu. Objektif pembelajarannya. Okey, yang pertama kita akan cuba mengenal pasti. Kita akan cuba mengetahui, mencari maklumat yang berkaitan dengan sumber semula jadi utama di seluruh dunia. Okey. Kemudian yang kedua, kita akan lihat kedudukan ataupun taburan sumber-sumber semula jadi ini di seluruh dunia. Kemudian yang ketiga, kita nak lihat juga dan kita akan cuba huraikan yang berkaitan dengan krisis sumber semula jadi yang berlaku di seluruh dunia. Kemudian yang keempat, kita akan jelaskan dan lihat contoh-contoh kerjasama ekonomi antara bangsa yang dikaitkan dengan sumber semula jadi. Dan yang terakhir, kita akan lihat yang berkaitan tentang kepentingan kerjasama ekonomi antara bangsa dijalankan. Apa kepentingannya? Okey, baik. Itu adalah 5 objektif pembelajaran yang akan kita lihat dalam bab yang ke-9 untuk hari ini. Okey, baik. Di Malaysia sendiri, untuk info kepada semua, minyak mentah yang dihasilkan di Malaysia, di negara kita. Minyak mentah yang dihasilkan di negara kita merupakan kualiti yang tinggi, kerana mempunyai kandungan sulfur yang rendah. Sebab itu dikatakan sebagai minyak yang berkualiti tinggi, lebih separuh daripada pengeluaran minyak mentah di Malaysia diekspor, dijual. Sebab apa? Kerana kualiti minyak kita yang baik, yang tinggi, menyebabkan harganya juga berada dalam kategori premium, harganya mahal, berdasarkan kepada penanda aras utama minyak di seluruh dunia. Okey, sumber ini dipetik daripada Petroleum Nasional Berhad pada tahun 2014. Okey, ingat negara Malaysia antara negara pengeluar minyak yang berkualiti tinggi. Okey, baik. Kita nak lihat secara sepintas lalu bab-bab ataupun subtopik yang akan kita belajar dalam bab yang ke-9. Okey, yang pertama ni taburan sumber semula jadi utama di dunia. Kita akan lihat kedudukan di mana letaknya sumber-sumber semula jadi ini di seluruh dunia. Okey, baik. Kemudian yang kedua, kita akan lihat juga yang berkaitan dengan krisis yang berlaku
Okey, krisis sumber semula jadi yang berlaku di seluruh dunia. Okey, yang berkaitan kepada 4 aspek. Yang pertama dari segi ekonomi, yang kedua politik, dari segi masyarakat, yang ketiga, dan yang keempat dari segi alam sekitar. Okey, itu yang kedua. Kita akan lihat tentang krisis. Masalah-masalah yang berlaku yang berkaitan dengan sumber semula jadi di dunia. Kemudian yang ketiga, kita akan lihat contoh-contoh kerjasama ekonomi yang dijalankan antara bangsa, antara sebuah negara dengan negara yang lain. Kerjasama-kerjasama yang dijalankan. Di sini kamu dapat lihat beberapa logo-logo yang menunjukkan kepada contoh jenis kerjasama ekonomi yang telah dijalankan. Kita akan lihat dengan lebih terperincinya nanti. Okay, kemudian yang terakhir untuk bab yang ke-9 ni, subtopik yang keempat, kita nak lihat tentang kepentingan kerjasama ekonomi antara bangsa dari 6 aspek. Yang pertama, kepentingan dari segi buruh asing. Yang kedua, dari segi pemindahan teknologi. Yang ketiga, melalui hubungan perdagangan. Yang keempat, pasaran. Kelima, pelaburan. Dan yang keenam, dari segi bahan mentah. Okey? Baik, itu adalah 4 subtopik yang akan kita lihat dalam bab yang ke-9. Baik kelas, kita teruskan dengan subtopik yang pertama, 9.1, iaitu taburan sumber semula jadi utama yang boleh kita dapati di seluruh dunia. Okey, baik. Sumber tenaga utama dunia. Okey, kamu lihat pada buku teks masing-masing. Sumber tenaga utama dunia. Okey, sumber tenaga ini boleh dibahagikan kepada sumber tenaga bahan bakar. Contohnya adalah seperti apa? Petroleum, gas asli, arang batu. Okey, manakala sumber tenaga alternatif, okey, antara contohnya ombak, angin, geoterma, air, suria dan juga biomas. Okey, itu adalah sumber tenaga utama yang ada di dunia. Ingat, ada 2 jenis. Okey, sumber tenaga bahan bakar dan juga sumber tenaga alternatif. Okey, baik. Kita akan lihat contoh-contohnya. Baik, yang pertama, bagi petroleum, antara negara-negara pengeluar yang kita lihat contoh di sini, pengeluar utama. Petroleum di negara Arab Saudi yang banyak yang boleh kita dapati. Okay, kemudian gas asli bagi negara Amerika Syarikat. Yang ketiga, arang batu iaitu negara Rusia. Kemudian tenaga geoterma di negara Iceland. Bagi tenaga angin di Belanda. Ombak di negara Perancis. Okey. Kemudian tenaga suria di Jepun, tenaga air di China dan tenaga biomas di India. Okey, ini adalah 2 jenis sumber tenaga utama di dunia. Di sebelah kiri ini petroleum, gas asli dan arang batu, ini adalah merujuk kepada sumber tenaga bahan bakar. Manakala di sebelah kanan ini geoterma, angin, ombak, suria, air dan biomas ini tergolong dalam sumber tenaga alternatif. Kamu boleh rujuk pada peta 9.1. Okey, kedudukan bagi sumber tenaga utama yang boleh kita dapati di seluruh dunia. Ada 2 jenis tadi, sumber tenaga bahan bakar dan juga sumber tenaga alternatif. Okey, baik. Sedikit kita nak refresh balik baru kita terangkan tadi. Latih diri cuba kamu lihat pada soalan ini.
Cuba tanyakan kepada diri kamu, nyatakan 3 sumber semula jadi yang boleh baharu yang terdapat di dunia. Kemudian soalan yang kedua, berikan 2 contoh negara lain yang mempunyai sumber semula jadi petroleum. Okey, ada juga negara-negara pengeluar yang lain yang menjadi negara pengeluar kepada sumber petroleum. Cuba kamu cari maklumat-maklumat ini. Okey. Baik, kita akan teruskan bagi yang seterusnya 9.2. Okey, subtopiknya adalah krisis sumber semula jadi di dunia. Okey, baik, eksploitasi dan juga penerokaan kepada sumber yang dilakukan secara berterusan dan juga tidak dirancang dengan begitu baik. Ini akan menyebabkan kuantiti jumlah sumber semula jadi di dunia akan semakin berkurangan akibat daripada penerokaan dan juga eksploitasi sumber-sumber ini yang dilakukan secara berterusan, tidak terkawal dan juga tidak dirancang dengan baik. Ini akan menjejaskan kepada jumlah sumber semula jadi itu sendiri. Okey. Kemudian keadaan ini mewujudkan ia akan berlaku pelbagai jenis krisis-krisis yang akan berlaku yang berkaitan dengan sumber-sumber semula jadi, terutamanya kepada 4 aspek utama ini yang kita akan lihat dari segi ekonomi, politik, masyarakat dan juga alam sekitar. Okey, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, kita akan lihat dari segi politik, ekonomi terlebih dahulu. Okey, krisis-krisis yang berlaku sumber yang berkaitan dengan sumber semula jadi di dunia dari segi ekonomi. Yang pertama, okey, pendapatan negara pengeksport, iaitu pendapatan bagi negara yang menjual sumber-sumber semula jadi tadi, dan juga negara pengimport, negara yang membeli sumber semula jadi tadi. Okey, pendapatan mereka akan menjadi tidak menentu, iaitu yang berkaitan dengan apa? Kekurangan sumber semula jadi dan juga kenaikan harga komoditi, harga sumber semula jadi tadi. Okey, akibat daripada kuantiti sumber itu yang semakin lama semakin berkurangan, dan ia akan menyebabkan berlaku kenaikan harga. Manakala keseimbangan dari segi pendapatan negara pengeksport dan pengimport, dia akan memberi kesan. Okey. Kemudian yang kedua, dari segi kenaikan harga sumber, contohnya seperti kenaikan harga petroleum dan juga gas asli, ini yang akan berlaku dalam pasaran di seluruh dunia akibat daripada penawaran yang semakin kurang, dan permintaan yang semakin tinggi. Penawaran kurang, permintaan tinggi, ini akan menyebabkan berlakunya kenaikan harga kepada sumber-sumber seperti ini. Sebagai contoh, kita dapat lihat kepada jumlah ataupun harga-harga petroleum di negara-negara yang berkaitan lah. Contohnya di negara kita, harga-harga petroleum tidak menentu, bergantung kepada pasaran dunia. Okey, baik. Kemudian yang ketiga, akan berlaku peningkatan kepada kos sara hidup. Okey, kenapa? Ini disebabkan oleh nilai mata wang yang menurun. Kemudian pendapatan negara akan merosot dan ini akan menyebabkan berlaku kuasa membeli yang semakin lemah. Akibat daripada apa? Kos sara hidup meningkat, nilai mata wang menurun, pendapatan negara merosot. Okey, baik, ini 3 jenis kesan dari segi ekonomi yang dapat kita lihat. Kemudian yang kedua, dari segi politik. Okey, politik. Perebutan kawasan yang mempunyai sumber semula jadi. Okey, negara-negara yang menjadi pengeluar kepada sumber-sumber semula jadi ini akan cuba meneroka sumber-sumber yang baharu di kawasan yang baharu. Okey, dan negara lain juga akan melakukan perkara yang sama. Okey, oleh itu
akan berlaku pertindihan ataupun perebutan, berebut kawasan yang mempunyai sumber semula jadi ini, dan sehingga boleh berlaku kepada konflik wilayah dan sehingga berlaku peperangan dan sebagainya. Antara beberapa buah negara, peperangan boleh berlaku, konflik boleh berlaku sehingga membawa kepada konflik-konflik dari segi wilayah dan tertentu. Okey. Kemudian akan berlaku juga tekanan politik, kuasa-kuasa besar, negara-negara kuasa besar akan melakukan tekanan politik, terutamanya kepada negara-negara yang mengeluarkan sumber semula jadi ini. Okey, ini yang akan berlaku, situasi yang akan berlaku, krisisnya dari segi politik. Kemudian yang ketiga, akan berlaku konflik politik dalam sesebuah negara apabila berlakunya pelbagai krisis ekonomi. Dia mempunyai kaitan pula dengan ekonomi tadi. Apabila ekonomi terjejas, terganggu, konflik dari segi politik juga akan berlaku, yang berpunca daripada krisis ekonomi yang kita bincangkan tadi. Dia mempunyai saling kaitan. Kemudian yang ketiga, krisis dari segi masyarakat. Apabila berlaku kekurangan sumber, krisis-krisis ini berlaku, dia akan menyebabkan berlakunya peningkatan kepada kadar kemiskinan, kerana kekurangan sumber, kekurangan pekerjaan, pekerja-pekerja mungkin dikurangkan akibat daripada sumber yang semakin berkurangan. Pekerja pun dah tak diperlukan dengan jumlah yang ramai. Akibat daripada dibuang kerja dan sebagainya, keluarga hilang punca pendapatan, akan meningkatkan kadar kemiskinan. Dan juga apabila keluarga-keluarga yang miskin tiada punca pendapatan lagi, dia akan mewujudkan pula kepada masalah kebuluran, tidak ada makanan. Dia mempunyai kaitan. Apabila keluarga yang miskin, dia tak ada wang, tiada duit, tiada pendapatan untuk membeli makanan, dia akan mewujudkan pula masalah yang seterusnya, iaitu kebuluran. Tiada makanan untuk dimakan. Apabila berlaku kebuluran, lumrah manusia akan cuba untuk berusaha untuk mencari makanan untuk sara hidup, sara diri, sara keluarganya. Apabila keadaan yang mendesak, akan wujud pula pelbagai masalah sosial dalam masyarakat, kecurian, rompakan, pecah rumah, pecah kedai dan sebagainya. Matlamatnya hanya untuk menyara hidup, mungkin untuk menyara diri dan sebagainya. Itu yang akan berlaku. Dia mempunyai saling kaitan. Dia akan berangkai, satu demi satu masalah akan berlaku akibat daripada masalah yang lain. Baik, kemudian dari segi alam sekitar. Dari segi alam sekitar pula, apa yang akan berlaku? Baik, daripada penerokaan dan eksploitasi sumber tadi yang dilakukan secara tidak terancang dan secara berterusan, apa yang akan jadi kepada alam sekitar? Alam sekitar akan terjejas. Kualiti alam sekitar akan semakin merosot. Tujuannya hanya untuk mendapatkan sumber semula jadi. Kesan yang buruk kepada alam sekitar tidak diberi perhatian, akan merosot kualiti alam sekitar. Kemudian kemusnahan kepada pelbagai flora dan fauna, hidupan tumbuhan yang ada di kawasan hutan, di laut dan sebagainya. Akibat daripada penerokaan sumber ini, dia akan menjejaskan habitat kepada hidupan-hidupan yang ada di kawasan yang diteroka itu. Tak kira sama ada flora, tumbuh-tumbuhan ataupun fauna, hidupan yang ada di kawasan tersebut. Baik, kemudian yang seterusnya, berlaku ketidakseimbangan pada alam sekitar dan ekosistem akan terjejas akibat daripada kemusnahan dan kemerosotan alam sekitar tadi. Dia akan menjejaskan lagi, keseimbangan ekosistem itu akan terganggu, terjejas. Dan yang terakhir,
sumber semula jadi akan semakin berkurangan kerana gangguan daripada ekosistem alam sekitar yang semakin merosot dan sebagainya. Okey, baik, itu adalah bagi poin 9.2 krisis sumber semula jadi di dunia. Baik, yang seterusnya kita nak lihat kepada subtopik yang berikut 9.3. Kita akan lihat beberapa contoh kerjasama ekonomi yang dijalankan oleh beberapa pertubuhan, kesatuan dan sebagainya. Okey, kerjasama ekonomi yang dijalankan secara antarabangsa. Okey, baik, kerjasama ekonomi secara antarabangsa ini diwujudkan atas dasar untuk membantu antara sebuah negara dengan negara yang lain, terutamanya membantu dari segi bidang ekonomi. Maksud kerjasama ekonomi antarabangsa ini telah diterjemahkan dalam pelbagai bentuk kerjasama. Antara contohnya seperti kerjasama dua hala, kerjasama pelbagai hala, kerjasama serantau, kerjasama kumpulan negara, kerjasama sedunia dan kerjasama segitiga pertumbuhan. Ini antara istilah-istilah yang digunakan dalam kerjasama ekonomi antarabangsa. Kita akan lihat beberapa contoh kerjasama yang telah dijalankan di dunia. Yang pertama, kita lihat kepada logo ini yang ditulis ASEAN. Apa itu ASEAN? Pertubuhan negara-negara Asia Tenggara, ataupun kita panggil sebagai Association of Southeast Asian Nation. Singkatannya dipanggil sebagai ASEAN. Baik, bagi pertubuhan negara-negara Asia Tenggara ini, dia ditubuhkan secara kerjasama ekonomi yang ditubuhkan pada tahun 1967. Bagi pertubuhan ini, kerjasama ini, dia dianggotai oleh 10 buah negara Asia Tenggara. Antaranya termasuklah Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Vietnam, Myanmar, Filipina, Kemboja, Brunei Darussalam dan juga Laos. Bagi pertubuhan ini, mereka ataupun kerjasama ini dijalankan secara kerjasama dalam pelbagai bidang antara negara-negara yang menganggotainya. Antara contoh kerjasama yang dijalankan adalah seperti apa? Yang pertama, pendidikan, pelancongan dan juga penyelidikan dan pembangunan, R&D. Ini yang dijalankan oleh negara-negara ASEAN. Kerjasama yang dijalankan oleh negara ASEAN melalui pendidikan, pelancongan, penyelidikan dan juga pembangunan, R&D. Kemudian yang kedua, IMSGT. Apa itu IMSGT? Segitiga Pertumbuhan Indonesia, Malaysia dan Singapura. Baik, kita lihat kerjasama dari 3 buah negara ini, dari 3 segi. Kerjasama segitiga pertumbuhan IMSGT ditubuhkan pada tahun 1992. Kawasan yang dilitupi yang terlibat dalam IMSGT ini adalah Kalimantan Barat, wilayah Riau, Sumatera Selatan, Johor, Pahang, Melaka, Negeri Sembilan dan juga Singapura. IMS ini bermaksud Indonesia, Malaysia, Singapura. Baik. Kemudian yang seterusnya, segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Thailand. Indonesia, Malaysia, Thailand. IMTGT. Baik. Kerjasama segitiga pertumbuhan IMTGT ini pula ditubuhkan pada tahun 1994. Bagi pertumbuhan segitiga pertumbuhan ini dianggotai oleh 10 buah wilayah. Negara dia hanya 3, Indonesia, Malaysia, Thailand. Tetapi dalam dia terlibat 10 buah wilayah, iaitu di Sumatera,
dan juga 8 buah negeri di semenanjung Malaysia. Okey, antaranya Perlis, Kedah, Negeri Sembilan, Kelantan, Perak, Melaka, Selangor dan Pulau Pinang. Bagi di negara Thailand, 14 buah wilayah yang terlibat, iaitu di selatan Thailand. Okey, bagi kerjasama ini, fokus utamanya ialah dari segi bidang pertanian, industri asas tani, pelancongan, produk halal dan juga perkhidmatan. Okey, bagi tadi yang di atas IMSGT, Indonesia, Malaysia, Singapura, kerjasama yang dijalankan adalah dari segi bidang ekonomi seperti pelaburan, perdagangan, perindustrian, pertanian, perikanan dan juga pelancongan. Okey, itu baru tiga jenis kerjasama yang dijalankan di dunia. Kita akan lihat yang berikutnya, skop yang lebih luas. Okey, Kesatuan Eropah ataupun kita panggil sebagai European Union, EU. Okey, ini melibatkan kepada kawasan Eropah, Community Economy Eropah, ataupun yang kita kenali sebagai Kesatuan Eropah, iaitu ditubuhkan pada tahun 1958. Okey, bagi kesatuan ini, banyak negara di Eropah yang terlibat, iaitu keseluruhannya terdapat 28 buah negara. Okey, baik, antara negara yang terlibat dalam kerjasama seperti ini, kerjasama ekonomi Eropah ini ialah Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Republik Czech, Denmark, Estonia, Finland, Perancis, Jerman, Greece, Hungary, Ireland, Itali, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands ataupun Belanda, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spanyol dan Sweden. Untuk pengetahuan semua, United Kingdom kini telah tidak lagi terdiri daripada Kesatuan Eropah. Mereka telah keluar daripada kesatuan ini. Okey, baik. Kesatuan ini, kerjasama yang dijalankan adalah dari segi perniagaan dan perdagangan bebas antara negara-negara EU tanpa had kuantiti import dan ekspor. Okey, 27 buah negara ini mereka melakukan kerjasama dari segi apa? Perniagaan dan perdagangan bebas. Mereka boleh import dan ekspor tanpa had kuantiti. Okey, mereka boleh import sebanyak mana yang boleh dan mereka boleh ekspor sebanyak mana pun yang mereka mampu. Okey, baik. Kemudian yang seterusnya, APEC. Okey, APEC, APEC. Apa itu APEC? Okey, Pertubuhan Ekonomi Negara-negara Asia Pasifik ataupun Asia Pacific Economy Cooperation, APEC. APEC. Okey, baik. Kerjasama ekonomi serantau ini ditubuhkan pada tahun 1989. Okey, negara-negara yang terlibat dalam pertubuhan ini, keanggotaannya adalah seperti negara China, Amerika Syarikat, okey, kemudian Vietnam, Jepun, Rusia, Filipina, Indonesia, Korea Selatan, Peru, Singapura, Australia, Hong Kong, Thailand, Canada, Malaysia, Mexico, New Zealand, Chile, Taipei, Brunei Darussalam dan Papua New Guinea. Okey, manakala kerjasama yang dijalankan bagi negara-negara APEC iaitu menggalakkan perdagangan bebas dan pelaburan di dalam kalangan negara-negara yang menganggotainya. Okey, ingat APEC menggalakkan perdagangan bebas dan pelaburan bagi negara-negara yang menganggotainya. Okey, kemudian yang seterusnya, Pertubuhan Perdagangan Dunia ataupun World
Trade Organization, WTO. Okey, WTO ni pula ditubuhkan pada tahun 1995. Negara yang menganggotainya banyak, sebanyak 164 buah negara. Okey, jumlah yang besar. Pertubuhan ini adalah pertubuhan yang besar. Okey, kemudian pertubuhan ini mengendalikan sistem perdagangan secara global, iaitu berfungsi sebagai forum untuk rundingan dari segi perjanjian perdagangan, menyelesaikan pertikaian perdagangan antara negara-negara anggota dan juga menyokong keperluan negara-negara yang sedang membangun. Okey? Baik, ini adalah 6 contoh kepada kerjasama ekonomi antarabangsa yang dijalankan ataupun yang telah diwujudkan. Okey, baik, info negara kita Malaysia pernah menjadi tuan rumah kepada satu persidangan kemuncak APEC yang ke-10, kalau kamu masih ingat. Okey, iaitu sekitar tahun 1998. Okey, dan juga akan menjadi tuan rumah bagi persidangan yang ke-32 pada tahun 2020 selepas negara Chile. Okey, menurut kepada sumber Pertubuhan Ekonomi Negara-Negara Asia Pasifik Julai 2018. Okey. Baik, di sini kita nak lihat contoh import dan ekspor, okey, ataupun contoh kerjasama ekonomi antara negara kita, negara Malaysia dengan negara yang lain yang berkaitan dengan sumber semula jadi. Okey, kita akan lihat yang pertama dari segi ekspor terlebih dahulu. Okey, seperti yang kita ketahui, negara kita Malaysia adalah menjadi pengeksport utama sumber semula jadi kepada beberapa buah negara yang menjadi rakan dagang. Okey, bagi graf ataupun carta pie yang pertama ini, rajah 9.1 merujuk kepada ekspor petroleum mentah Malaysia mengikut negara utama pada tahun 2016. Okey, mengikut kepada carta pie ini, kita dapat lihat negara kita mengeksport petroleum mentah paling banyak kepada negara Australia, iaitu sebanyak 27%. Okay, kemudian negara kedua terbesar 22% bagi negara India. Kemudian yang ketiga bagi negara Thailand sebanyak 22%, iaitu sama dengan jumlah bagi negara India. Manakala negara yang seterusnya bagi negara Singapura 8.6%, bagi negara Indonesia 6.8% dan juga lain-lain negara sebanyak 13.6%. Okey, itu adalah ekspor petroleum mentah Malaysia, iaitu Malaysia menjual petroleum mentah, petroleum yang belum lagi diproses kepada negara luar. Manakala di bawah ini pula sumber bagi kayu balak, negara kita mengeksport kayu balak, mengikut kepada negara utama yang membelinya daripada negara kita, rajah 9.2. Negara yang terbesar mengimport ataupun membeli sumber semula jadi kayu balak negara kita adalah negara India, sebanyak 67%, jumlah yang agak besar. Kemudian yang kedua negara Indonesia 13%, yang ketiga negara Vietnam 7.6%, kemudian negara Jepun 7.1%, negara China 3.3, dan juga lain-lain negara yang mengimport kayu balak dari negara kita sebanyak 2.0%. Okey, baik, maklumat tambahan, Malaysia negara kita adalah salah satu daripada
pengeluar kayu tropika. Okey. Hasil kayu negara ini dieksport ke lebih 162 buah negara dan India. Okey, seperti yang kita lihat kepada carta pie tadi. India antara pembeli ataupun pengimport kayu balak yang terbesar. Okey, dan juga India merupakan pasaran utama bagi negara kita untuk menjual kayu balak. Okey, sumber ini dipetik daripada Lembaga Kayu Malaysia sekitar tahun 2017. Okey, kemudian kita nak lihat importnya pula. Negara kita membeli pula. Okey, kerjasama ekonomi dunia yang bersifat dua hala, two way. Membolehkan negara Malaysia mengimport ataupun membeli sumber semula jadi dari negara luar, iaitu negara yang telah menjadi rakan dagang kepada negara kita. Okey, kita akan lihat dua jenis sumber semula jadi. Okey, Rajah 9.3 import petroleum mentah Malaysia mengikut negara utama pada tahun 2016. Okey, negara kita juga mengimport petroleum mentah. Okey. Baik, kita mengimport petroleum mentah yang paling banyak daripada negara Arab Saudi, sebanyak 27%. Okey, kemudian kita juga mengimport 17% jumlah petroleum mentah yang kita import daripada Rusia. Kemudian daripada Emiria Arab Bersatu sebanyak 13%, Qatar 8.7%, Venezuela 7.6% dan lain-lain negara sebanyak 26.7%. Okey, ini adalah rajah ataupun carta pie yang merujuk kepada import petroleum Malaysia mentah Malaysia kepada tahun 2016. Okey, manakala bagi arang batu, negara kita juga mengimport arang batu daripada negara luar. Okey. Baik, antara negara yang mengimport, kita mengimport arang batu daripada negara Indonesia yang paling banyak, mewakili sebanyak 60%. Manakala Australia 22%, Rusia 11%, Afrika Selatan 4.3%, Switzerland 1.4% dan lain-lain negara. Okey, sebanyak 1.3%. Jumlah import yang dibayar adalah 157 juta. Manakala tadi bagi import petroleum bahan mentah sebanyak 2.82 bilion keseluruhannya yang negara kita belanjakan. Okey, bagi tadi yang kita lihat kepada ekspor, okey, jumlah yang diperolehi 5.65 bilion. Okey, dan bagi kayu balak hasil yang kita dapat sebanyak 341 juta yang dikira dari segi US dollar. Baik. Okey, jika kamu dapat kenal pasti, okey, negara kita juga adalah pengeksport bagi minyak mentah dan juga pengimport bagi minyak mentah. Okey, kenapa perkara ini berlaku? Okey, sedangkan negara kita merupakan pengeluar kepada petroleum mentah. Okey, cuba kamu lihat pada jumlah hasil daripada jualannya dan juga jumlah daripada apa yang kita bayar import. Kita mengimport 2.82 bilion, kemudian kita jual 5.65 bilion. Maksudnya kita menjual dengan harga yang lebih tinggi. Okey, kenapa? Kenapa minyak kita dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi? Kerana minyak mentah bagi negara kita yang negara kita keluarkan merupakan minyak yang berkualiti tinggi dan hasil jualannya lebih menguntungkan. Okey, manakala minyak yang kita ekspor ini hanya untuk kegunaan domestik sahaja.
Okey. Perbezaan dia kualiti minyak itu sendirilah. Minyak yang dikeluarkan oleh negara kita lebih berkualiti dan harganya lebih tinggi. Okey. Baik. Kita akan teruskan dengan yang seterusnya. 9.4 kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa. Kenapa pentingnya kerjasama ekonomi ini dijalankan? Okey. Kerjasama ekonomi ini menjadi satu usaha untuk memakin kepada pembentukan hubungan perdagangan antara negara, dan juga ia dapat membantu menggerakkan kemajuan ekonomi kepada sesebuah negara. Okey. Oleh sebab itu hubungan-hubungan dari segi ekonomi ini wajar diperkasakan lagi, diperkukuhkan lagi. Okey, bagi menjamin kepada kesinambungan ekonomi yang akan berlaku secara berterusan, dan pembangunan negara selain itu dapat dibangunkan juga dan dapat memenuhi kepada keperluan rakyat secara keseluruhannya. Okey. Baik. Antara kepentingan ekonomi yang akan kita lihat untuk hari ini, yang pertama dari segi buruh asing, kemudian pemindahan teknologi, okey. Kemudian meningkatkan pelaburan, membentuk hubungan perdagangan, meluaskan pasaran, memperoleh bahan mentah dan sebagainya. Okay, kita akan lihat satu persatu. Okey, bagi kepentingan kerjasama yang pertama dari aspek buruh asing, kenapa pentingnya? Okey, dari segi buruh asing, ia akan memudahkan lagi kemasukan tenaga buruh asing dari sesebuah negara ke negara yang lain. Tujuannya adalah untuk apa? Menampung keperluan tenaga buruh dalam pelbagai sektor. Contohnya seperti pertanian, perdagangan, perkilangan, pembidaan, pembuatan dan juga perkhidmatan. Okey. Tenaga buruh profesional, contohnya seperti pengurus, jurutera dan doktor perubatan. Kebanyakannya berasal daripada negara-negara yang lebih maju. Manakala tenaga buruh yang kurang mahir, kebanyakannya akan datang daripada negara yang membangun. Okey, itu dari segi buruh asing. Manakala dari segi pemindahan teknologi, kepentingannya, okey, kerjasama ini akan menggalakkan pemindahan teknologi, terutamanya bagi negara maju dengan negara yang membangun, melalui kepada beberapa cara. Okay, cara yang pertama iaitu pembelian terus barangan modal. Contohnya seperti melalui pembelian mesin-mesin, jentera, peralatan daripada negara luar negara yang mempunyai jentera mesin yang lebih canggih. Okay, contohnya lagi, yang kedua, pembelian equity, iaitu syarikat daripada asing memiliki equity ataupun saham dalam syarikat tempatan, dan mereka melatih pekerja-pekerja tempatan dalam syarikat tersebut. Ini akan berlaku pemindahan teknologi pengetahuan dan sebagainya. Kemudian perjanjian perlesenan, iaitu syarikat tempatan menjadi pengedar kepada produk keluaran syarikat asing. Kemudian peraturan paten dan cap dagang, iaitu syarikat tempatan akan mengeluarkan produk keluaran syarikat asing dengan menggunakan jenama yang sama. Dan yang terakhir, aliran sumber manusia, iaitu pekerja ataupun pakar asing akan dibawa masuk ke dalam negara dan akan memberi latihan sambil bekerja untuk pekerja tempatan. Okey, itu cara yang dilakukan ataupun kepentingan yang dapat dimanfaatkan melalui pemindahan teknologi. Okey, yang berasaskan kepada kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa. Okey, kemudian yang seterusnya melalui hubungan perdagangan. Okey, kepentingannya adalah membuka peluang antara negara untuk menjalinkan lagi hubungan perdagangan, serta mendapat keistimewaan yang lain. Contohnya seperti apa? Pengecualian cukai, kemudian pengurangan tarif kuota dan juga embargo. Okey, maksud kepada tarif kuota dan embargo
Baik, tarif kuota cukai yang dikenakan oleh kerajaan ke atas barangan yang diimport. Manakala kuota kuantiti barang yang dibenarkan untuk dibuat, dijual ataupun yang lain-lain. Manakala embargo pula larangan mengekspor dagangan ke sesebuah negara. Itu pentingnya ada hubungan perdagangan antarabangsa. Ini yang akan dapat keistimewaannya. Okay? Di Malaysia, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri ataupun Ministry of International Trade and Industry (MITI) dan juga Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Bandar ataupun Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE). Okay? Kedua-dua agensi dan juga kementerian ini menguruskan hal-hal yang berkaitan perdagangan bagi negara Malaysia. Okey, baik, kepentingan yang seterusnya dari segi pasaran iaitu membolehkan negara-negara yang bekerjasama tadi akan mendapat pasaran yang lebih luas, dapat jual barang mereka kepada pasaran yang lebih besar kepada negara-negara yang lain, negara-negara yang mereka jalinkan kerjasama. Okey, contohnya Brazil. Brazil mengeksport kayu balak ke beberapa buah negara yang lain, India, China, Vietnam dan juga Singapura. Manakala Rusia dapat mengeksport arang batu ke negara yang lain seperti Korea Selatan, Jepun, China dan juga Turki. Kerjasama ini akan memberi kesan dengan meluaskan pasaran ekspor lagi, dapat menjual lebih banyak barangan. Baik, dari segi pelaburan, menggalakkan pelaburan dalam negara untuk dijadikan modal bagi memulakan sesuatu kegiatan ekonomi. Dua jenis pelaburan iaitu pelaburan dari segi equity dan juga pelaburan langsung asing ataupun foreign direct investment. FDI kita panggil FDI. FDI ini melibatkan kepada pembukaan operasi syarikat asing. Contohnya seperti apa? Syarikat kereta, telekomunikasi serta barangan elektrik dan elektronik yang ada di negara kita di Malaysia. Jepun, Korea Selatan, Amerika Syarikat, China, Singapura. Negara-negara ini kebanyakannya melabur di Malaysia dalam sektor elektrik dan elektronik, industri besi dan keluli, industri minyak dan gas dan juga sektor perkhidmatan. Manakala yang terakhir kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa dari segi bahan mentah, iaitu membolehkan sesebuah negara mendapatkan bekalan bahan mentah daripada rakan negara yang lain untuk kegunaan domestik dan industri melalui import. Sebagai contoh, negara China telah mengimport petroleum mentah daripada beberapa buah negara lain seperti Arab Saudi, Oman, Iraq dan juga Rusia. Manakala negara Mexico dan Kanada antara pengeluar ataupun merupakan antara negara utama yang mengimport membeli gas asli daripada Amerika Syarikat. Ini adalah kepentingan kerjasama dari segi ekonomi yang dapat kita lihat yang memberi kesan yang baik kepada beberapa buah negara ataupun hubungan antara dua buah negara dan juga negara-negara yang terlibat. Secara kesimpulan kita lihat imbas kembali. Yang pertama tadi kita dah lihat sumber semula jadi utama di dunia. Dua jenis sumber tenaga bahan bakar iaitu petroleum, gas asli dan arang batu. Manakala sumber tenaga alternatif, geotermal, angin, ombak, suria, air, biomas. Kemudian kesan krisis sumber semula jadi di dunia dari segi ekonomi, politik, masyarakat dan alam sekitar. Kita lihat juga contoh kerjasama ekonomi antarabangsa seperti ASEAN, IMSGT, IMTGT, EU, APEC, WTO. Kemudian yang terakhir adalah kepentingan kerjasama ekonomi antara bangsa melalui buruh asing, pemindahan teknologi, hubungan perdagangan, pasaran, pelaburan dan juga bahan mentah. Baik, itu pembelajaran yang kita dapat belajar bersama-sama untuk hari ini. Jika ada sebarang persoalan, pertanyaan, seperti biasa boleh tanya di bahagian chat dan juga di Google Classroom.